Terima kasih Farah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum ni hari Rabu jam 3 petang, hari waktu bekerja. Hari ini Alhamdulillah Tun Dr. Mahathir pujuk dia bagi juga hari Sabtu. Pasal hari Sabtu ni hari cuti Tun. Dan Tun meluangkan masa bersama dengan kita. Dan hari ini Tun, kapasiti Dewan 180, pendaftaran hampir 400 orang Tun. Tanda sokongan marhain rakyat Malaysia kepada Tun sendiri Tun. Kerana apa Tun? Kita tak nak ketinggalan Tun. Kita tak nak ketinggalan kerana orang Jepun, media Rusia, Al Jazeera berebut-rebut nak dengar pandangan Tun, pengalaman Tun. Kalau kita orang Malaysia sia-siakan pengalaman Tun, alangkah ruginya kita. Sebab itu Tun, saya amat bersetuju dengan apa yang Tun kata Melayu mudah lupa. Tapi kami di sini tidak pernah melupakan Tun apa ajaran tunjuk ajar Tun. Okey Tun, tajuk yang kita angkat pada hari ini adalah iktibar 150 tahun Perjanjian Pangkor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucap terima kasih kerana memberi peluang kepada saya menjelaskan sedikit sebanyak berkenaan dengan pengetahuan saya terhadap sejarah negara kita. Sebenarnya sejarah kita boleh belajar banyak daripada sejarah kalau kita dah belajar. Tetapi kita tidak. Kenapa saya kata kita tidak? Karena kalau kita teliti sejarah Malaysia ini, sudah banyak kali kita lakukan benda yang salah. Kalau kita banyak kali lakukan benda yang salah, bermakna bahawa kita tidak belajar daripada apa peristiwa yang dahulu. Kalau peristiwa yang dahulu menjadi panduan kepada kita dan kita tidak lagi melakukan benda yang salah, maka dengan itu yang salah, peristiwa yang salah itu cuma satu saja. Satu peristiwa yang salah sudah menjadi satu pelajaran kepada kita, dan selepas daripada itu kita tidak lagi lakukan benda yang salah. Maka yang salah cuma satu saja, yang lain semua betul-betul belakang. Tetapi apa yang kita lihat dalam sejarah negara kita, kita berkali-kali mengulangi kesalahan kita. Bermakna bahawa kita tidak belajar daripada kesalahan kita. Saya nak terangkan sedikit berkenaan dengan kesalahan kita dulu dan sekarang. Dulu kita mempunyai sistem raja berkuasa mutlak dan segala-galanya diserah kepada raja. Dan kita percaya bahawa sebagai pemimpin negara, mereka akan lakukan benda yang baik. Tetapi seperti yang kita lihat dalam Perjanjian Pangkor, rebutan untuk jadi raja, untuk jadi sultan, menyebabkan akhirnya negara ataupun negeri Perak terserah kepada British. Kerana antara Abdullah dengan Ismail, mereka tidak bersetuju siapa yang sepatutnya jadi raja, dan pihak British yang menentukan bahawa raja ialah Abdullah dan Ismail digugurkan. Tetapi Ismail seperti yang diceritakan membawa segala tanda-tanda kebesaran negeri Perak, dan kemudiannya tanda-tanda itu terserah dan bukan lagi ada di tangan raja-raja. Sebaliknya, yang dilantik jadi raja ialah
Raja Abdullah. Dan Raja Abdullah dapat jadi raja kerana dia minta tolong daripada British untuk jatuhkan Ismail sebagai raja. Dan British pun tolong. Dan bila British tolong, ada bayarannya, bukan percuma. Akhirnya apa yang berlaku kita tahu adalah perjanjian Pankor, yang mana perjanjian ini sebenarnya menyerahkan negeri Perak ini kepada British. Pada masa itu negeri Perak cukup kaya dengan timah, biji timah begitu banyak sekali di Perak. Dan apabila Abdullah jadi raja dan Abdullah terhutang budi kepada British, maka segala-gala kuasa yang ada kepada raja diserahkan kepada British. Tetapi cara British berlainan daripada kuasa raja mutlak. Selepas daripada itu, apabila British mengambil alih, bukan menasihat, tetapi mengambil alih kuasa di negeri Perak, kutipan cukai tidak lagi boleh dilakukan oleh raja, tidak pun boleh dilakukan oleh datuk-datuk kawasan-kawasan tertentu, orang kaya-kaya. Mereka ini dulu berhak kutip cukai, dan sebahagian daripada cukai itu naklah diserah kepada raja. Tetapi apabila British datang, kutipan cukai dibuat oleh pemerintah dan hasilnya bukan diserah kepada raja, tetapi diserah kepada satu perbendaharaan yang mengurus keuangan yang diterima. Raja dan datuk-datuk, orang besar, orang kaya-kaya ini tak lagi dapat kutip cukai sendiri. Mereka dibayar gaji. Political pension. Digunakan perkataan political pension, bermakna awak bersara daripada politik. Itulah makna political pension. Raja tidak boleh terlibat dengan politik dan datuk-datuk pun sudah tidak boleh kutip cukai. Maka marahlah mereka. Bukan kerana perjuangan untuk bangsa. Marah mereka kerana tak dapat duit, tak dapat kutip cukai. Bila kutip cukai, bahagian yang besar masuk poket sendiri, bahagian yang kecil hantar kepada raja. Tetapi apabila British memerintah, raja diberi political pension yang jauh lebih besar daripada apa yang diberi oleh datuk-datuk yang kutip cukai. Kerana datuk-datuk yang kutip cukai ini, kebanyakan daripada cukai masuk dalam poket sendiri. Sekarang dengan British pemerintah, datuk tak boleh kutip cukai, tak boleh sauk duit, tak boleh masuk dalam poket sendiri. Tapi raja puas hati kerana British membayar gaji yang jauh lebih besar daripada dahulu. Tetapi datuk-datuk berpendapat bahawa mereka sudah hilang kuasa. Ini disebabkan oleh pemerintahan British dan dirancanglah pembunuhan Residen Bush. Dan kita tahu cerita berkenaan dengan apa yang dilakukan kepada Bush. Dia dibunuh, maka Datuk Sagor dan lain-lain dihukum bunuh. Raja dihantar ke Seychelles, pergi berehat di situ. Ini hasil daripada perjanjian
yang dibuat dengan British bukan saja minta dapat penasihat, tetapi dapat pemerintah. Kita dijajah. Itu patut dijadikan pelajaran kepada kita. Apabila kita ada perjanjian dengan British, mereka akan ambil lebih daripada yang disebut dalam perjanjian. Advisor disebut dalam perjanjian itu, advisor ini, penasihat ini apabila menasihat, nasihatnya mesti dilaksana. Tak boleh tolak. Kalau tak boleh tolak, itu bukan nasihat, itu arahan. Jadi kita terima dalam perjanjian kita supaya British boleh arah kita. Jadi mana duduk advisor ini? Bukan advisor. British adalah berkuasa penuh. Apa juga nasihat yang diberi, nasihat itu merupakan arahan yang mesti dilaksanakan. Tak ada soal kenapa nasihat itu tak baik ataupun itu adalah nasihat dan kami boleh terima ataupun tolak. Tak ada. Dalam perjanjian, kita tanda tangan satu perjanjian yang mana perkataan nasihat diguna dengan penjelasan bahawa nasihat bermakna mesti ikut nasihat, iaitu nasihat itu adalah arahan. Apakah kita belajar daripada ini? Tidak. Saya kata tidak, karena perjanjian-perjanjian antara negeri-negeri Melayu dengan British yang dibuat kemudian daripada itu. Kedah buat perjanjian itu pada tahun 1909. Perjanjian Pangkor adalah pada 1874. Kemudian daripada itu kita masih lagi terima jenis perjanjian yang tidak sepatutnya diterima. Kerana perjanjian dengan Kedah, dengan Selangor, Perak, Pahang, Negeri Sembilan, Johor dan lain-lain, semuanya menyebut bahawa kami akan terima penasihat daripada British. Tetapi penasihat itu apabila diberi, kami akan akur, akan yield. Jadi kita tak belajar. 1874 dapat perjanjian yang semacam itu. Lepas itu kita tangan dengan semua negeri-negeri Melayu dengan perjanjian yang sama, iaitu kita serah bulat-bulat kuasa kita kepada British. Sebab itu walaupun Malaysia ini dikatakan negara yang dikuasai oleh British melalui perjanjian, sebenarnya Malaysia ini diperolehi oleh British melalui satu tawanan tanpa berdarah. Dia tawan tu seluruh Malaysia ini. Seluruh Malaysia, British Malaya. Lepas itu macam-macam berlaku dan tak ada protes ataupun apa-apa tindakan oleh kita. Sejak daripada itu, tanah Melayu mula diperkecilkan. Tanah Melayu pada mulanya bermula daripada segenting kera sehingga ke Pulau Rio Lingga di selatan Singapura. Itu tanah Melayu. Tetapi kita membahagikan diri kita kepada negeri-negeri yang kecil. Bukan sebagai bangsa Melayu, bukan sebagai negara Melayu. Walaupun kita kata tanah Melayu, tapi kita
utamakan negeri masing-masing. Kita jadi rakyat, raja-raja kita. Dan raja-raja ini mempunyai negeri yang kecil-kecil yang tak mampu membuat apa-apa pun. Tak boleh lawan dengan Siam, tak boleh lawan dengan Burma. Mudah ditawan, dikalahkan oleh Portugis, oleh Belanda, oleh British. Kenapa? Karena kita berpecah. Daripada dulu pun kita berpecah menjadi negeri-negeri yang kecil, yang miskin. Walaupun ada orang yang kata Melayu dulu kaya, tapi saya tak berapa percaya lah. Minta maaf lah. Kita miskin. Negeri kecil-kecil, Johor, Pahang, Perak, Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis, Perak dan sebagainya. Ini negeri-negeri kecil. Dan masing-masing mereka independen. Mereka bukan termasuk dalam apa-apa gabungan. Kalau jadi kepada satu negeri, itu bukan masalah negeri lain. Negeri lain tak ambil kira. Kalau mana-mana negeri Melayu ini menghadapi masalah, karena itu negeri lain. Kita orang Kedah, apa jadi kepada orang Kelantan itu masalah mereka lah. Mereka tidak anggap bahawa orang Kelantan pun Melayu, orang Kedah pun Melayu, orang Johor pun Melayu. Apa terjadi kepada Kelantan melibatkan tanah Melayu. Tetapi pada masa itu kita tak anggap diri kita sebagai tanah Melayu, persekutuan tanah Melayu. Kita tidak. Itu satu lagi daripada pelajaran yang kita tak belajar, iaitu apabila kita berpecah menjadi negeri-negeri yang kecil, kita jadi lemah dan mudah dikuasai oleh orang lain. Apabila Siam serang Kedah, tak ada siapa tolong. Tak ada negeri Perak ataupun Kelantan tolong. Kerana negeri Perak dan Kelantan anggap ini masalah orang Kedah, bukan masalah kami. Sebab itu apabila pihak British berbuat perjanjian dengan Siam supaya 4 buah negeri Melayu diserah kepada Siam, tak ada protes. Kedah tak ambil berat, Kelantan tak ambil berat, Terengganu tak ambil berat. Kerana ini masalah mereka. Ini Patani, Naratiwat, ini Satun, Ligor, itu masalah orang lain. Jadi bukan orang Melayu, bukan kehilangan tanah Melayu, tidak. Mereka anggap itu sebagai negeri yang berasingan daripada mereka. Sekali lagi, ini menunjuk bahawa satu pelajaran yang kita tak belajar. Kita tidak ambil kira bahawa apabila sebahagian daripada tanah Melayu diambil alih oleh orang lain, orang Melayu dalam negeri-negeri lain perlu ambil tindakan, protes. Tak ada protes. Tak ada protes sama sekali apabila 4 buah negeri Melayu diserah kepada Siam. Saya nak lompat sikit kepada permulaan Perang Pasifik. Apabila peperangan berlaku, Jepun Jepun telah langgar dan ceroboh masuk ke Malaysia melalui negeri-negeri Melayu yang ditawan oleh Siam. Siam tidak membantah apabila Jepun guna Segura ataupun Songkla, tempat mereka mendarat untuk menyerang
semenanjung tanah Melayu. Bermakna bahawa orang Siam melakukan kesalahan kepada perikatan Barat, iaitu kepada British dan American. Orang Siam tolong Jepun. Sepatutnya orang Siam, negara Siam, didera, to be punished. Pasal apa dia tolong orang Jepun? Tetapi tidak. Kita tidak. Kerana kita tak tuntut. Apabila lepas perang, sepatutnya kita mengikut perjanjian kita dengan British. British berjanji untuk melindungi Malaysia. Mereka gagal. Malaysia ditawan oleh Jepun. Sebab itu, apabila British kembali lepas perang, perjanjian lama tidak laku lagi. Perjanjian lama mempunyai janji British untuk melindungi negeri-negeri Melayu. Semuanya sudah ditandatangan. Tetapi mereka gagal, dan kita boleh kata kepada British, awak gagal menepati janji kamu. Sebab itu janji baru perlu diadakan. Tak ada, kita senyap. Kita terima perjanjian yang lama seolah-olah dianya masih hidup. Sepatutnya apabila British kembali, kita akan tuntut balik 4 buah negeri Melayu yang diserah oleh British kepada Siam. Hendaklah dikembalikan kepada tanah Melayu. Kerana itu tanah Melayu, bukan milik orang Siam. Dan British berjanji, British memasuki perjanjian tanpa tanya kepada kita. Dan mereka gagal melindungi kita. Sebab itu apabila kita tamat perang, kita berhak tuntut daripada British untuk kembalikan 4 buah negeri yang diserah oleh British tanpa persetujuan kita. Tapi kita tidak buat apa-apa pun. Bahkan kita sedia untuk menerima perjanjian yang lama. Kemudian daripada itu, seperti mana kita tahu, British merancang Malayan Union. Bukan saja mereka gagal, tetapi dalam kesalahan mereka itu, mereka begitu sekali arrogant, besar kepala. Mereka mencadang supaya seluruh semenanjung ini ditawan oleh mereka, dijadikan koloni mereka, tanah jajahan mereka. Itu cadangan British. Sebaliknya kita pada masa itu kita sepatutnya tuntut balik 4 buah negeri. Tetapi kita tidak anggap kehilangan ini adalah kehilangan tanah Melayu. Masing-masing nak jaga negeri masing-masing saja. Dan dalam negeri pun masing-masing nak jaga supaya title, gelaran sebagai raja, sebagai sultan tidak dihilangkan oleh British. Itu yang utama, title sebagai sultan. Itulah tuntutan. Tetapi apabila British menekan, kalau awak tidak tanda tangan perjanjian Malayan Union ini, maka kami akan gugur kamu sebagai sultan. Tak lagi sultan. Dan kami akan pilih seorang lagi raja untuk ditabal sebagai sultan, dan mereka akan tanda tangan perjanjian Malayan Union. Do we learn anything? Kita takkah bodoh kita? Walaupun dia kekalkan gelaran sultan, tapi negeri diambil oleh British. Tak ada lagi dah
negeri Melayu, tanah Melayu tak ada dah. Nak jadi sultan apa? Negeri mana nak jadi sultan untuk agama Islam dan adat istiadat Melayu? Do we learn anything? No. Kita tak belajar. Kita terima. Tanda tangan. Semua raja-raja serah negeri mereka bulat-bulat kepada British. Tak ada lagi. Malayan Union bermakna tak ada lagi tanah Melayu. Walaupun nama perkataan Malayan Union itu digunakan. Bukan tanah Melayu lagi. Raja-raja, 9 raja serah seluruh semenanjung ini kepada British. Apa makna? Tak ada tanah Melayu. Tak ada tanah Melayu. Kita bernasib baik pada masa itu ada rakyat yang berani. Sekarang rakyatnya penakut semua. Yang berani pada masa itu, mereka menuntut supaya perjanjian Malayan Union itu dibatalkan. Perjanjian dengan British, kita suruh British batalkan. Dan British terpaksa batalkan. Sebab apa? Kerana yang tuntut itu ialah orang Melayu yang bersatu. Mereka tidak lagi anggap diri mereka sebagai orang Kelantan, orang Kedah, orang Terengganu, orang Johor. Tidak. Mereka bersatu dalam satu pertubuhan. Walaupun raja sudah serah negeri mereka kepada British, tetapi rakyat yang pada kali yang pertama sedar bahawa mereka adalah orang Melayu. Dan mereka perlu tuntut balik tanah Melayu. Dan mereka bersatu, menubuh satu parti politik. Dan parti politik itu menuntut supaya raja, wahai raja, jangan kamu hadir dalam seremoni nak tabal High Commissioner Malaysia. Dan mereka tidak tabal. Rakyat minta raja, raja turun rakyat. Buat kali pertama. Rakyat tak tahu apa pasal politik. Tetapi rakyat sedar apa yang ditandatangani oleh raja menyebabkan negeri tanah Melayu ini dimiliki oleh British. Dan rakyat bangun dan tuntut. Kerana pada masa itu rakyat berani. Bukan macam sekarang ni. Dan mereka tuntut raja akur. Raja turut kehendak rakyat. Sehingga mereka menolak perjanjian yang dibuat oleh mereka. Apakah ini menjadi pelajaran kepada kita? Saya fikir tidak. Kita dah lupa. Banyak generasi muda tak pun tahu apa yang berlaku dahulu. Tak pun tahu. Yang mereka tahu, minta maaf, generasi muda apabila dilahir negara kita macam ini. Dan dahulu pun macam ini, dan masa akan depan pun macam ini juga. Tidak. Keadaan dalam negara berubah. Berubah, ada satu masa kita bebas, lepas itu kita dijajah. Selama 400 tahun kita dijajah, kita tebus negara kita merdeka semula, dan sekarang ini kita rela negara kita ini dimiliki oleh orang lain. Apa sebab nak dimiliki oleh orang lain? Kerana kalau dimiliki oleh orang lain, kita dapat jadi Perdana Menteri, boleh dapat duit, boleh kuasa, ada kuasa, boleh tekan
siapa-siapa yang menentang. Kita ada kuasa lah ni. Saya tak tahu sama ada wakil rakyat datang. Ada. Daripada parti Apa? Bersatu. daripada Bersatu aja. Kita pilih wakil rakyat untuk jadi wakil kita. Tapi mereka tak berminat dengan apa yang kita bincang di sini. Macam mana mereka nak cakap untuk kita, sedangkan apa yang kita nak, mereka tak tahu. Kita ada sistem demokrasi yang mana rakyat memilih wakil supaya wakil bercakap, mewakili kita. Tapi kadang-kadang saya sedih apabila wakil tak bercakap, tak bertutur, tak bertanya apa pun. Sejak jadi wakil rakyat. Ada tak? Ada ya. Wakil apa jenis ni? Saya tak naklah nak guna perkataan yang tak sedap. Nak kata apa nama, kepala otak. Tak boleh lah kata itu. Itu orang Melayu. Kita berbahasa, kita cakap baik selalu. Orang tenang kita pun okey lah, it's alright. Itu sebab itu saya katakan sudah banyak kali kita buat silap. Kita bila kita bersetuju apabila kawasan itu dijajah oleh Belanda, maka itu hak Indonesia. Pulau Riau Lingga dijajah oleh Belanda, tetapi adalah milik Malaysia. Sepatutnya pada masa itu kita bersetuju walaupun negeri-negeri, pulau-pulau yang dijajah oleh Belanda itu adalah sebahagian daripada Indonesia, tetapi tidak dengan Riau. Kerana Riau adalah hak kita. Tapi kita tak buat, kita senyap. Johor tak kata apa. Sebahagian daripada Johor, Pulau Riau dapat kepada Indonesia, kita tak kata apa. Lepas tu Singapura pun terlepaslah. Kenapa dia terlepas? Kerana kita miskin, kita jual tanah, orang masuk. Sekarang ini penduduk di sana 75% orang Cina, cuma 15% saja orang Melayu. Dan orang Melayu ini miskin belakang. Tak semacam dulu lah. Dulu orang Melayu kaya. Semua ni keturunan orang yang kaya lah. Yang hadir ni dah miskin. Kalau kita tak pegang kepada kenyataan, kebenaran, kita tak boleh bertindak. Saya akui kebenaran dan kadang-kadang saya suarakan kebenaran. Saya tertanya, kenapa orang Bangladesh 2 juta datang ke Malaysia? Kenapa? Sebabnya kerana kita tak nak buat kerja. Bukan malas, tak nak kerja je. Saya dah minta maaf. Saya tak kata orang Melayu malas. Tak. Minta ampun, minta maaf. Saya minta ampun, minta maaf. Apakah keadaan bertukar? Tak ada. Dia teruskan lagi. Orang Bangladesh ada. Orang Cina dulu tak ada di Malaysia. Kalau datang ke Malaysia, dia jadi nyonya dan baba. Pakai baju kebaya. Pakai sarung. Itu nyonya. Yang lelaki pakai pigtail. Ekor babi. Pigtail. Dululah. Orang zaman ini tak tahu. Zaman saya, masa saya kecil, masih ada 2-3 orang
ada fiktif. Itu orang itu bila duduk di Malaysia bertutur kata dalam bahasa Melayu. Tak boleh cakap Cina lagi. Tetapi sekarang ini kita benar orang yang bukan tak sikit pun kait diri mereka dengan Melayu, melainkan untuk cari kekayaan, tetapi masih kait diri mereka dengan negara mereka. Tak boleh cakap tahu 3R. Saya kena tangkap nanti. Polis panggil dah 9 kali dah. Tanya saya macam-macam. Tak apalah. Saya tak jawab lah. Pasal saya nak jawab dalam mahkamah takut. Pasal jawab ni tak jadi apa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita nak bincang pada hari ini akhirnya. Nak bincang pada hari ini. Tak, Tun. Jangan akhirnya, Tun. Berkenaan dengan perjanjian Pangkor. Mengambil iktibar, pelajaran daripada perjanjian Pangkor. Saya telah tunjuk bahawa kita buat silap ini sebelum Pangkor pun. Lepas Pangkor, kita buat silap lagi. Sampai sekarang ini pun kita buat silap lagi. Sekarang ini kita diserang oleh penyakit takut. Ui, takutnya. Nanti polis panggil kita. Tanya kita. Polis panggil tanya, sakit. Pedih kan? Bila kena tanya. Tak tahu? Tak jawab pun senyap kan? Kalau kita takut, kita akan hilang negara kita. Kalau kita takut, kita akan hilang negara kita. Sekarang ini, orang bangsa kita menentukan kita tak boleh cakap pasal bangsa kita. Tak boleh cakap pasal Melayu. Racism. Oh, itu very bad. You must not talk about race. Dan kita pun tak bercakap lah. Pasal kita hormati undang-undang. Jadi sekarang ni tak boleh bercakap pasal 3R, tak boleh cakap pasal bajet, tak boleh cakap pasal nak jatuhkan kerajaan, tak boleh bercakap. Jadi wakil rakyat kita duduk dalam dewan, tutup mulut lah, tak boleh cakap. Apa pun tak boleh cakap. Apakah kita protes? Tak. Tuan-tuan dan puan-puan, waktu Najib curi duit berbilion ringgit depan mata kita, bukan kita yang bertindak. Bersih bertindak. Siapa di belakang bersih? Bukan orang Melayu. Orang Cina di belakang bersih. Apabila mereka mengadakan tunjuk perasaan, ramai yang keluar. Bukan kita, tapi mereka. Siapa mereka yang tu, you fikir tengoklah. Kita tak keluar. Saya keluar jugalah. Tapi dilindungi lah. Takut jugalah, takut kena tangkap. Tetapi hari ini kita tak belajar daripada zaman dahulu. Hari ini kita akan hilang negara kita. Kita sudah hilang 4 buah negeri di utara kita. Kita telah hilang Pulau Rio Lingga di selatan Singapura. Kita sudah hilang Singapura. Kita pun sudah hilang Pulau Pinang. Kita juga pun sudah hilang Banda. Apa lagi nak hilang? Dalam pilihan raya kita dapati tak dapat kita dirikan kerajaan Melayu pun. Itu yang terjadi.
Apakah kita belajar? Jangan kata perjanjian Pangkur. Pelajaran yang kita nampak depan mata kita ini pun kita tak belajar. Saya yakin kalau kita cadang untuk mengadakan satu tunjuk perasaan kepada kerajaan, kita tak puas hati, tak ramai daripada kita keluar. Hari ini 400 orang datang. Tapi penduduk Malaysia 32 juta. Tak celui Dewan Tun. Orang Melayu 21 juta. Wakil orang Melayu tak ramai. Saya berpendapat bahawa kalau kita tak belajar dari kesalahan kita, kata George Santayana, those who forget the lessons of history will be condemned to repeat their mistakes over and over again. Mereka yang tidak belajar daripada sejarah akan didera dengan mengulangi kesalahan mereka berkali-kali. Dan itulah yang terjadi kepada kita. Kita tak belajar. Saya ucap tahniah kepada pihak yang menganjur perhimpunan ini kerana tujuannya ialah supaya kita belajar daripada peristiwa perjanjian Pangkur pada tahun 1874. Saya fikir kita semua dah belajar.